Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Fokus berita tengah hari. Jurutera adalah pemain utama dalam merealisasikan visi Sarawak untuk menjadi negeri ekonomi maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, jurutera adalah sekumpulan profesional yang akan memberikan keupayaan dalam kejuruteraan dari segi menaik taraf infrastruktur di negeri ini. I must say that as engineers in various disciplines, you are a group of professionals who will give Sarawak the engineering capability to achieve what we have set out to do in the years towards 2030. What is particularly important is for us to upgrade our infrastructure, upgrade our roads, bridges, electricity and water supplies, telecommunication facilities, public transport, ports, airport, and the rest. Without good infrastructure, we will not get there by the year 2030. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Makan Malam Tahunan Institusi Jurutera Malaysia IEM Sarawak 2022 di Kuching pada Jumaat. Premier Sarawak menambah, IEM Sarawak telah berkembang mantap mengikuti arus pembangunan ekonomi terutamanya dengan pelaksanaan strategi ekonomi digital Sarawak 2018-2022. I understand IEM Sarawak has over 2,000 local registered engineers and is still the largest professional body in Sarawak. Congratulations to IEM. And I have been told that there are 10,432 professional engineers with practicing certificates in Sarawak, and another 9,465 professional engineers are on their way to obtaining their professional practicing certificates. These are the unsung heroes, pivotal to the development of the state to reach greater heights. Dalam program sama, Premier Sarawak turut menyaksikan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara IEM Cawangan Sarawak dengan Jabatan Kerjaya Sarawak, Universiti Teknologi Swinburne Sarawak dan PCSS Consultancy Sendirian Berhad. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Pengerusi IEM Sarawak Datuk Insinyur Janang Bungsu dan Naib Presiden IEM Insinyur Profesor Dr. Jeffrey Chiang Chung Luin. Laporan seterusnya. Pembangunan lapangan terbang lawas yang baru akan menekankan elemen teknologi hijau dan mesra pengguna sekaligus memberi manfaat kepada warga di daerah itu dan sekitarnya. Kerja-kerja pembinaan lapangan terbang baru ini dijangka bermula pada suku pertama tahun depan dan dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir 2026. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, lapangan terbang baru di Sundar itu kelak akan memberi perkhidmatan yang lebih luas terutamanya ke bahagian lain di Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam dan Indonesia. Menurutnya, lawas juga memerlukan sebuah lapangan terbang yang lebih besar untuk menampung kemasukan pelancong dan memudahkan usaha menarik pelaburan ke kawasan utara Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan penutupan makmal cadangan pembangunan lapangan terbang lawas baru di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau yang juga pengerusi Lembaga Pembangunan Wilayah Utara NRDA memberitahu Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA merupakan agensi pelaksana kepada projek berkenaan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif RIKODA Datuk Ismawi Ismuni berkata, penganjuran makmal seumpamanya penting untuk menyelaraskan semua pihak yang terlibat dalam projek tersebut dengan mengoptimumkan reka bentuk dan kos projek tanpa menjejaskan kualiti lapangan terbang baharu. Selanjutnya, penglibatan guru dalam membantu menyampaikan mesej pendidikan pencegahan dadah di beberapa buah sekolah terpilih di Sarawak amat dihargai. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerjasama ini sangat dialu-alukan dalam menyampaikan mesej bahaya dadah di dalam masyarakat termasuk di kawasan pedalaman. Saya percaya selain daripada keseronokan naiki motosikal, ia juga akan dapat membantu dan memainkan peranan
bersama-sama seperti apa yang telah dimaklumkan tadi bersama-sama dengan pemadam untuk menyampaikan mesej ke sekolah-sekolah terpilih di sepanjang perjalanan sehingga ke Lembang. Saya yakin cara ini akan dapat memastikan mesej pendidikan pencegahan dadah dapat disampaikan secara langsung ke sekolah-sekolah dan juga Beliau berucap demikian semasa merasmikan pelancaran dan pelepasan ekspedisi bermotosikal sempena sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Timbalan Pengarah Pendidikan Sarawak Dr. Abang Hud Abang Engkeh dalam ucapan aluannya memberitahu ekspedisi ini akan dibantu Sarawak Teacher Bikers Club STBC yang dibahagi kepada dua kumpulan. Konvoi ini akan bergerak dalam dua kumpulan, iaitu satu kumpulan on-road, satu kumpulan off-road. Kumpulan on-road akan mengendarai motosikal masing-masing dari Kuching sehinggalah ke Lembang melalui negara Brunei Darussalam. Manakala kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan off-road, akan bergerak dari Kuching ke pedalaman Baram dan singgah ke SMK Long Lama, SK Long Kebok, SK Long Saridan dan SK Melapan Limbang. Antara sekolah yang terpilih ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Long Lama, Sekolah Kebangsaan SK Kevok, SK Long Seridan dan SK Melaban Limbang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan menjelaskan Sarawak akan membekalkan pelancongan perubatan selepas sempadan dibuka semula sepenuhnya. Sebelum pandemik kita 2020 kita start pandemik, tahun 2019 jumlah medical tourism kita 47,000 patient yang mendapat khidmat perubatan di sini. Daripada 47,000 itu 41,000 adalah orang Indonesia. The number is small, but the of money is big. And medical tourism ataupun medical treatment normally takes some time. Minggu pertama follow up treatment, minggu kedua follow up treatment lagi, dan sekiranya ada operation yang perlu dibuat, dia ada post operation lagi. So those are the things which can benefit a lot. It does not really benefit the government, but it benefits the private sector. The government will look at it from another angle. I look at it from another angle because it will support the hotel industry, it will support the food industry, it will support the transportation industry, it will support the hotels. Katanya Kerajaan Sarawak juga sedang merancang untuk menubuhkan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura status di Brunei dan Pontianak. Tambah beliau lagi, kemudahan ini akan memberi peluang kepada sektor swasta selain membuka peluang kepada rakyat Brunei, Indonesia dan Sarawak untuk terlibat secara langsung dalam perdagangan pelbagai hala. Manakala di Matu dengan lebih 50 penduduk di daerah itu menarik nafas lega selepas menerima cek pampasan tanah bagi pelaksanaan projek rakyat Jalan Kampung Kebuau, Teluk Deloh dan Bungan Kecil. Cek berjumlah lebih RM1 juta itu diserahkan kepada penerima oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya di Pejabat Daerah Matu pada Rabu. Menurut Datuk Dr. Juanda, projek sejauh 13 km itu akan memudahkan penduduk di kawasan daerah Matu untuk ke Sibu dan membuka akses ke Jalan Pen Borneo. Alhamdulillah pada hari ini kita menyerahkan pampasan kepada lebih 50 penerima bagi projek jalan daripada Kebuau, Teluk Deloh sehingga ke Bungan Kecil bagi kawasan daerah Matu Dun N44 Jemoreng. Ini menandakan telah bermulanya projek sejauh 13 km daripada Kebuau sehingga ke Bungan Kecil dan insya-Allah kelak akan menghubungkan jalan daripada Kebuau ke Sibu bagi memudahkan penduduk di kawasan daerah Matu untuk ke Sibu dan seterusnya konektiviti ke kawasan Jalan Pen Borneo. Sejumlah 1,114,000 lebih
telah diagihkan pada hari ini kepada para penerima yang mana tanah mereka terkena oleh laluan jalan raya ini. Katanya kontrak projek ini telah diserahkan oleh Premier Sarawak, Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ketika sambutan Pesta Matu pada 8 Julai 2022. Beliau dalam pada itu menyeru kepada penduduk yang tanah mereka turut terkesan akibat projek berkenaan namun belum menerima pampasan untuk tampil memaklumkan kepada pihak berkuasa. Sementara itu, salah seorang penerima pampasan, Penghulu William Kanyan Juntan, amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas pemberian pampasan tersebut. Terima kasih Kerajaan Sarawak kerana sudah memberi pampasan kepada rakyat dari Kampung Kabuau, Teluk Deloh sampai Bungan Kecil. Kami berharap penerima menggunakan wang pampasan ini dengan baik, jangan takut kerana kerajaan memang akan memberi pampasan yang sudah disetujui oleh pihak Land and Survey. Seorang lagi penerima, Sumin Gasan, menasihati penduduk yang belum menerima pampasan agar tidak perlu bimbang kerana mereka akan menerimanya selepas ini. Perasaan saya sangat-sangat gembira atas janji-janji mereka telah tertunai. Kita telah menerima cek. Saya sendiri telah menerima cek dan bagi yang belum menerima cek jangan takut sebab cek ini akan dibayar, tetap dibayar. Walaupun mungkin sedikit ada tulisan, memang tetap dibayar. Seperti yang telah yang kita lihat pagi ini, kita telah menerima cek. Di Bintulu, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki telah mengadakan lawatan ke beberapa projek pembangunan di bahagian itu pada Jumaat. Antara projek yang dilawati adalah pembinaan jambatan Bintulu Jepak dan pembinaan bangunan pentadbiran baru Bintulu serta projek di daerah Sebau. Projek pembinaan jambatan Bintulu Jepak yang kini sedang dilaksanakan di Jekasia pada November 2023 di bawah penguasaan Coastal Second Trunk Road Unit. Apabila siap kelak, jambatan ini akan memendekkan jarak laluan menghubungkan pusat bandar ke lapangan terbang Bintulu kepada 10 km berbanding 25 km sebelum ini dan akan membawa pembangunan pesat ke Jepak dan kawasan pesisir bahagian. Selepas itu, Datuk Seri Abu Bakar melawat tapak pembinaan bangunan pentadbiran baru Bintulu yang kini siap 30.8% dan dijaga siap sepenuhnya pada November 2023. Projek ini mengalami sedikit kelewatan disebabkan kekurangan tenaga kerja dan kontraktor telah diminta untuk menyelesai dan menambah jumlah tenaga kerja bagi memastikan projek ini siap mengikut jadual. Selepas itu, beliau turut ke daerah Sebau bagi mendengar taklimat projek pembangunan yang disampaikan Pegawai Daerah Sebau, William Manggoy, berkenaan kawasan pentadbiran pejabat daerah Sebau dan perkembangan projek pembinaan jambatan Sebau yang kini sedang dalam pelaksanaan dengan dijadualkan siap pada November 2023. Datuk Seri Abu Bakar juga mendengar taklimat status terkini beberapa projek pembinaan lain seperti Stadium Sebau, masjid dan gereja di mana kesemua projek tersebut kini sedang dilaksanakan mengikut jadual serta melawat kediaman penjawat awam di Sebau. Ke paparan berikut, seramai 41 orang rombongan ahli Persatuan Amal Isteri-Isteri Wakil Rakyat Negeri Pahang, Teratai dan Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Negeri Pahang telah mengadakan lawatan rasmi ke Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex pada Jumaat. Rombongan diketuai oleh Pengerusi Teratai Datin Seri Datuk Bruha Muhammad itu disambut oleh Timbalan Pengarah Akademi Digital Sentex Dr. Dayang Hanani Abang Ibrahim dan Timbalan Pengarah Akademi Industri Sentex Dr. Nadia Natra Musa. Setiba di Sentex, Datin Seri Datuk Bruha serta rombongan diberikan taklimat khas mengenai Sentex serta program-program latihan yang ditawarkan selaku pusat latihan teknikal milik Yayasan Sarawak. Rombongan juga dibawa melawat ke Digital Academy dan Heritage Technology and Gastronomy Academy serta melihat secara hand-on proses tenunan songket Sarawak dan sulaman tudung keringkam. Dalam majlis sama, pertunjukan fashion dari pihak Heritage Technology and Gastronomy Academy serta turut diadakan pameran makanan tradisi Sarawak di Smart Admin Building. Terdahulu, Datin Seri Datuk Burha serta rombongan telah melawat Galeri Songket dan Keringkam Sarawak pada 11 pagi dan dijaka pulang ke Kuala Lumpur pada Ahad.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.